Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bertemu kita sekali lagi dalam channel CR Cikgu Rahman. Pada hari ini kita akan sama-sama membuat ulang kaji bagi soalan sebenar untuk UPSR Matematik 2016. Murid-murid boleh dapatkan soalan sebenar di bahagian description. Jadi awak boleh download di sana. Kita akan sama-sama menjawab soalan kertas 2 untuk nombor 9 hingga 12. Soalan 9. Rajah 9 menunjukkan jarak dari rumah Mimi ke kedai dan ke sekolah. Ini rumah Mimi kat tengah-tengah. Jadi ada dua jarak. Satu ke kedai 2 km. Manakala satu lagi ke sekolah 5 km. Kita tengok soalannya. Nyatakan nisbah jarak rumah Mimi ke kedai kepada jarak rumah Mimi ke sekolah. Okey, jadi kalau ke kedai 2 km, ke sekolah 5 km. Maka untuk menjawab nisbah, kita tak perlu tulis unit. Kita cuma tulis nisbah 2 kepada 5. Okay, itu sahaja cara menjawab nisbah. Kata kuncinya ialah nisbah ke kedai, rumah Mimi ke kedai dengan rumah Mimi ke sekolah. Okey. Seterusnya B. Mimi mengambil masa 6 minit untuk mengayuh basikal setiap 1 km. Okey, kita fahamkan 6 minit untuk 1 km. Dia bertolak dari rumah ke kedai pada pukul 1.30 PM. Okey, dia bertolak dari rumah ke kedai. Kita tengok gambar. Okey, dari rumah ke kedai pukul berapa? Pukul 1.30 PM. Selepas 15 minit berada di kedai, dia bertolak balik ke rumah dengan tempoh yang sama. Okey, dia bertolak balik ke rumah tempoh yang sama. Pukul berapakah dia tiba di rumahnya? Okey, kata kuncinya pukul berapa dia tiba di rumahnya. Okey, dia bermula 1.30. Okey. Kita tengok dulu jarak dari rumah ke kedai. Jarak dari rumah ke kedai ialah 2 km. Kemudian dia naik basikal 1 km 6 minit. Maka satu perjalanan dia mengambil masa 2 km darab 6. Jadi kita dapat perjalanannya ialah 6 minit tambah 6 minit. Kita dapat 12 minit. Okey. Ini perjalanan dia. Lepas tu dia bertolak daripada rumah tu 1.30. Ini bermakna kita akan tambahkan. Kita buat macam mana? Kita buat unit macam ni. Jam dan minit. Kemudian dia bertolak 1.30. Perjalanan dia selama 12 minit. Lepas tu selama 5 minit, selepas 5 minit berada di kedai, dia bertolak pulang. Jadi dia duduk di kedai 15 minit. Kemudian dia balik 12 minit lagi. Inilah masa yang diambil oleh Mimi. Sekarang pukul berapa dia tiba? Okay, kita tengok. Kita tambah saja. 5 tambah 4, 9. 3 tambah 3, 6, kemudian 1. Jadi dia sampai pukul 1.69. Okey, jam tak ada pukul 1.69. Jadi minit ni sudah lebih 60 minit. Jadi kita tolak 60. Automatik nombor di jam akan tambah 1. Jadi kita dapat sifar 9. Dan ini akan jadi 2. Ini bermakna
Mimi akan sampai ke rumahnya pada pukul 2:09 PM. Okey, itu sahaja jawapan untuk soalan 9B. Seterusnya soalan 10. Rajah 10 menunjukkan 3 kad yang sama saiz. Okey, 3 kad sama saiz. Setiap kad itu masing-masing dibahagi kepada beberapa bahagian yang sama besar. Maksudnya pecahan dia lah. Jadi kita tengok R. R ini 1/4. Kita tulis 1/4. S 1/2. Manakala T 1, 2, 3. Jadi 3/8. Kemudian kita tengok soalan. Hitung jumlah pecahan bahagian yang berlorek daripada ketiga-tiga kad itu. Kata kuncinya jumlah pecahan ketiga-tiga kad. Ini bermakna kita perlu tambah ke semua kad ini ataupun pecahan ini. Jadi kita boleh tulis terus ayat matematik 1/4 tambah 1/2 tambah 3/8. Ini melibatkan 3 pecahan dan kita boleh samakan penyebutnya dengan kita tengok kita samakan menjadi 8, bermakna 4 ni akan didarabkan dengan 2. Jadi atas juga darab 2. 2 pula boleh jadi 8 bila didarabkan dengan 4. Manakala 8 tak perlu darab apa-apa, dia kekal sebagai 8. Kita salin semula nombor yang baru. 1 kali 2, 2. Jadi 2/8 tambah 4/8 tambah 3/8. Oleh kerana penyebutnya dah sama, kita boleh tambah terus nombor di pengangkanya iaitu 2 tambah 4 dan tambah 3. Jadi kita dapat 2 tambah 4, 6. 6 tambah 3, 9. Jadi kita dapat 9/8. Okey, adakah ini jawapannya? Secara kasarnya ya. Namun demikian, kita tidak boleh tinggalkan jawapan dalam pecahan tidak wajar. Maka kita akan bahagikan 9 dengan 8. Kita bahagi 9 dengan 8. Kita dapat 1, 8. Kita tolak dapat baki 1. Maka jawapannya ialah 1/8. Okey, itu dia jawapan untuk soalan 10A. Soalan seterusnya 10B. Daniel perlu melorek beberapa bahagian lagi pada kad yang berlabel T. Mana T? Kita tengok, okey, ni dia perlu labelkan lagi beberapa bahagian. Okey, kita sambung lagi ayatnya. Supaya jumlah bahagian berlorek daripada ketiga-tiga kad itu ialah 1/2. Okey. Jadi sebelum ni kita dapat 1/8. Kita boleh tukarkan 1/8 ini kepada 9/8. Okey. Jadi sebelum ni 1/8 ataupun 9/8. Tapi dia nakkan berlorek lagi yang mana kita tak tahu berapa. Nilainya ialah menjadi 1/2. Jadi kita jadikan pecahan tak wajar. 2 darab 1, 2. 2 tambah 1, 3. 3/2. Okey. 3/2. Okey. Macam mana kita nak tambah ni? Okey, cara dia pertama sekali kita jadikan dia pecahan yang bawahnya 8, kita darabkan dengan 4. Maka ini darab 4. Kita dapat berapa? 8, 12. Jadi kita dapat 12/8. Ini bermakna 9/8 sedia ada. Mimi nak lorekkan lagi berapa bahagian menjadi
12/8. Okey, kita tengok betul tak ayat dia. Hitung pecahan tambahan yang dilorek. Nampak? Soalannya hitung pecahan bahagian tambahan yang perlu dilorekkan lagi. Okay, oleh kerana kita nak tahu nombor dekat atas ni, bawahnya 8, maka kita buat 12 tolak 9. Jadi 12 tolak 9 kita dapat 12 tolak 9 kita dapat 3. Maka kita dapat dia akan melorekkan lagi 3/8. Okay. Jadi untuk menjawab soalan ni, hitung pecahan yang perlu dilorekkan. Jadi kita dapat nilainya ialah 3/8 yang perlu dilorekkan lagi. Okay. Okay, seterusnya soalan C, lorekkan bahagian tambahan yang perlu dilorek lagi oleh Daniel. Kata kuncinya lorekkan bahagian tambahan. Lorekkan. Okey, so kita lorekkan. Sekarang ni ialah 3/8. Okey. Siapa? Ini nak lorekkan lagi 3 bahagian. Jadi kita cuma tambahkan 3 bahagian. Okey. Jadi kita ambil 3 bahagian. Okey, 1, 2, 3. So ini dia. Okey, ini. Okey. Okey, inilah dia. 3 lagi, 3/8 lagi. Okey. Okey. Kita dah menjawab soalan 10C. Seterusnya soalan 11. Rajah 11 menunjukkan sebuah bentuk 3 dimensi yang dibina oleh Kumar. Okey, ini sebentuknya bentuk kubus kerana setiap sisinya sama panjang. Jadi kita tengok soalannya, namakan bentuk 3 dimensi itu. Tadi cikgu dah cakap, ia ialah sebuah kubus. Kerana apa? Kerana setiap sisinya sama. Jadi kita tulis jawapannya ialah sebuah kubus. Seterusnya, soalan B. Jafni telah membina sebuah lagi bentuk 3 dimensi yang sama seperti yang ditunjukkan rajah 11. Okay, kita tengok. Ini rajah 11. Jafni. Jafni dia buat macam ni lagi. Okay. Panjang setiap tepinya adalah 25% lebih panjang daripada panjang asal. Okay. Maksudnya kita nak buat yang mana bentuknya kubus, 25% sisinya lebih panjang. Okay. Jadi hitung isi padu sentimeter persegi. Kata kuncinya hitung isi padu sentimeter persegi bentuk 3 dimensi yang dibina. Okey, persoalan sekarang 25% itu berapa? Okey. Jadi apa kita buat? Kita tahu satu sisi itu 8 cm. Okey, kita buat 25/100. Buat 25/100. Kita akan darabkan dengan 8 cm. Kita dapat, okey, 25/100 ni ada sifir 25. 25/1 ni 4. Kemudian 8 dengan 4 kita pemudahkan. Ada sifir 4. 4 kali 1, 4 kali 2. Oleh yang demikian, 2 darab 1 kita dapat 2. Jadi 2 cm ini ialah 25%. Jadi ayat dia kata panjang setiap tepinya adalah 25% lebih panjang daripada asal. Maksudnya kalau tadi 8, sekarang dia lebih lagi 2 cm. Ini bermakna 2 tambah 8. Jadi 2 cm tambah 8 cm. Kita dapat 10 cm. Hitung jumlah isi padu dalam cm persegi kedua-dua bentuk 3 dimensi yang dibina oleh Kumar dan Jafni. Jadi kata kuncinya, kita nak kira isi padu bagi kedua-dua bentuk tersebut yang dibina oleh Kumar dan Jafni. Okey, yang pertama, kita tahu isi padunya ialah sisinya 8 cm. Jadi kita akan buat untuk yang pertama, iaitu
8 cm darab 8 cm dan darab 8 cm. Jadi kita dapat berapa? 8 bagi 8, 64 cm persegi. Kemudian kita darab dengan 8 cm. Jadi 64 darab 8. Okey, jadi saya tulis dekat atas sikit lah. Saya tak ada ruang di sini. 64 darab 8 32. 6 kali 8 48 tambah 3 51. Jadi isi padu yang pertama ialah 512 cm padu. Bentuk isi padu kedua pula ialah 10 cm darab 10 cm darab 10 cm. Jadi kalau 10 darab 10 darab 10 kita dapat 1000 lah. Jadi kita dapat nilainya ialah 1000 cm padu. Oleh kerana soalan nakkan kita cari jumlah, maka kita akan buat 1000 cm padu akan tambah 512 cm padu. Jadi jawapannya ialah 2151. Inilah dia jumlah isi padu bagi kedua-dua bentuk, iaitu 1512 cm padu. Seterusnya soalan 12. Piktograf menunjukkan bilangan kereta yang dijual oleh sebuah syarikat dalam 4 bulan. Okay, jadi ini jadualnya. Kata kunci yang pertama ialah kereta yang dijual lah. Okay, untuk 4 bulan. Jadi kita tengok yang pertama, Januari ada 2 kereta. Jadi kita keluarkan maklumat dia, iaitu satu gambar ni 2 kereta, mewakili 2 kereta. Kalau 2, jadi kita tulis di 4. Yang Februari 1, 2, 3, 4. Maka 4 kali 2 kita tulis 8. Yang ketiga 2, 4, 6. Yang keempat 8. Okay, kemudian kita tengok soalan. Apakah nisbah bilangan jualan kereta pada bulan Januari kepada, jadi kepada ni kita letak macam ni, kepada 4 bulan. Okey, kata kuncinya ialah bulan Januari kepada ke-4, maksudnya JK lah. JK ialah jumlah keseluruhan. Maka kita boleh kira jumlah keseluruhan dengan kita tambah. Jadi 6 dengan 4 kita boleh jadi 10, 8 dengan 8 16. Jadi 10 tambah 8 16 kita dapat 26. Maka kita dapat jawapannya ialah, kita tulis dulu nisbah J, Januari itu J ataupun tulis JN lah, kepada JK, jumlah lah. Okay. Jadi kita masukkan Januari itu ada 4. Jadi kita tak payah tulis unit, kita terus letak bilangan dia 4 kepada jumlah keseluruhan 26. 10, 16, 26. Betul. Okay. Jadi ini jawapannya secara kasar. Oleh kerana nisbah lagipun 2 markah, jadi kita perlu permudahkan. Jadi kita sifir 2, kita bagi 2, kita dapat, ini dapat 2. Ini kita dapat 8. Kemudian boleh dipermudahkan lagi, iaitu sifir 2 lagi sekali. Jadi 1 kepada 4. Jadi inilah dia jawapan terakhir untuk soalan ini. Okay, seterusnya soalan B. Sebuah kereta berharga RM40,000. Harga sebuah lori bersamaan harga 2 buah kereta. Okey, ini penting. Okey. Jadi harga sebuah lori bersamaan 2 kereta. Okay, ini penting. Kemudian sebuah syarikat memperuntukkan RM265,000 untuk membeli
3 buah lori dan bakinya untuk beli sebuah kereta. Okey. Jadi kita tengok soalan. Apakah wang itu mencukupi dan buktikan. Okey, jadi kita perlu tahu dahulu harga lori dan juga harga kereta. Harga kereta tak ada masalah, memang dah diberitahu 40,000. Jadi kita tulis ni K bersamaan 40,000. Jadi harga sebuah lori bersamaan 2 kereta, maka kita buat L sama dengan 2 kali kereta, maksudnya kita boleh tulis terus 80,000. Ini maklumat yang kita boleh keluarkan daripada jadual ini. Kemudian dia kata sebuah syarikat memperuntukkan 265,000 untuk membeli 3 lori. Jadi kita perlu kira lah harga lori. Okey. Jadi kita kira lori itu harganya ialah 80,000. Kita akan darab 3. Kita tulis ni RM 80,000. Kita akan darabkan dengan 3. Sifar 3 kali 8, 24. Okay, ini harga lori. Manakala harga kereta dia beli berapa? Sebuah kereta, maka kita dapat 40,000 terus. Jadi cuba kita tambahkan dapat berapa? Harga 3 kereta ni, 3 lori ni ialah 240,000. Kita tambahkan dengan kereta iaitu 40,000. Jadi kita tambah 1, 2, 3, 4. 4 tambah 4, 8. Jadi inilah harga sepatutnya untuk harga 3 lori dan juga sebuah kereta, RM280,000. Jadi soalan ini dikata, adakah wang itu mencukupi? Oleh kerana wang yang diperuntukkan 265,000, maka jawapannya ialah tidak mencukupi. Jadi kita tulis tidak mencukupi. Cukupi. Okey, itu saja. Okey, jadi buktinya di bawah ni. Kerana apa? Kerana harga itu sudah melebihi, okey. Harga yang sepatutnya melebihi 260,000. Kita tulislah. Harga lori dan saya tulis pakai inilah. Teks. Bagi lebih cepat dan juga lebih kemas. Kita tulis harga 3 lori dan 1 kereta melebihi dari RM265 sifar. Jadi oleh sebab itulah tidak mencukupi. Jadi itulah dia jawapan untuk soalan 12. Dengan itu tamatlah sudah ulang kaji kita pada kali ini untuk soalan 9 hingga 12 bagi kertas matematik 2016 untuk kertas 2. Yang baik itu daripada Allah SWT, manakala yang tak baik itu adalah daripada kelemahan dan juga kekurangan cikgu sendiri, dan cikgu minta maaf. Sekian daripada cikgu. Terima kasih dan jumpa lagi.